Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan terbaik, dirahmati Allah, diberkati Allah. Pak Riz doakan anda semua dalam keadaan yang diberi ketenangan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya sedang hadapi masalah, sedang diuji dengan pelbagai ujian dan cabaran, Allah kirimkan, Allah hadirkan ketenangan dalam hidup anda semua, insya-Allah. Allahu Akbar. Ingat sahabat-sahabat, tak ada tempat lain untuk kita mengadu melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru kita berusaha, kita ikhtiar, kita kongsi kepada mereka yang ada kepakaran, bukan kongsi pada semua orang sebarang-sebarang. Kadang-kadang manusia ni dia buat silap. Dia ada masalah, kemudian dia kongsi dengan rakan pejabat dia. Rakan pejabat di sini pun ada masalah. Kan? Rakan pejabat di sini pun ada masalah suami isteri. Dia pun ada masalah anak. Dan dia pun tak dapat jalan keluar. Jadi cerita tu lebih cerita nak sedap dengar kat telinga je. Kan? Kadang-kadang maklumat salah menghasilkan result yang salah, tak dapat result yang betul. Kan? Dan lebih kita risau. Dan bila kita salah pilih channel, salah pilih saluran, masalah kita bertambah sulit, malah bertambah-tambah masalah. Dah bagus-bagus, dah betul-betul ada masalah dengan suami atau dengan isteri, tambah lagi masalah yang lain pula. Nampak tak? Jadi berhati-hati sahabat-sahabat. Allah menguji kita bukan untuk kita lari pada dia, Allah menguji kita untuk kita dekat dengan dia. Ingat sahabat-sahabat saya di Facebook, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ambil kata-kata ni, kalau mampu tulislah kat komen, supaya selepas habis live nanti ada orang tengok, ada orang saksikan live ni, akan ternampak tulisan anda, mereka akan dapat knowledge. Allah uji kita bukan untuk kita lari pada dia, sebaliknya untuk dekat dengan dia. Saya ulang sekali lagi, Pak Riz ulang sekali lagi supaya kita faham jelas-jelas benda ni. Allah uji kita, apa saja masalah, tak usah cerita banyak. Apa saja masalah yang kita lalui sekarang, duit, pendapatan tak bertambah, pendapatan makin kurang, produk kita meniaga, produk kita tak laris, produk kita, Allahu Akbar, hutang sana hutang sini, Allahu Akbar, kan, gaji kita tak cukup. Ya Allah, bulan ni dah 3 bulan dah tak mampu bayar kereta, tak mampu bayar rumah. Ya Allah, bank dah kejau. Ya Allah, orang yang kita berhutang dengan orang dah kejau. Ya Allah, aib kita, malu kita, kan, sampaikan dicari sampai kat pejabat. Allahu Akbar, kita dah jadi orang yang dah hilang, dah hilang, macam dah tak ada harga diri, dah macam-macam ujian yang Allah hadirkan kepada kita, kan, bukan untuk buat kita jauh pada dia, sebaliknya untuk buat kita dekat dengan dia. Persoalannya, bila Allah uji kita, kita dekat tak dengan dia. Bila Allah uji kita, ni hutang kereta dah 3 bulan tak bayar ni, itu ujian Allah SWT. Adakah kita dekat dengan dia atau kita jauh pada dia? Kita merungut, kita blame, kita claim, kita salahkan orang, timbul perselisihan suami isteri, timbul perbalahan adik-beradik, kan, benci-membenci, bantai-membantai, belasah-membelasah, kan, kata-mengata, kutuk-mengutuk. Itu tandanya kita jauh pada Allah, bukan dekat dengan Allah SWT. Kan? Hayati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azwani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cahaya Setia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa yang anda doakan untuk Pak Riz kembali pada anda, insya-Allah. Pak Riz masa buat live dulu, ni dah lama tinggalkan Facebook ni, baru lagi masuk balik, kan, 3-4 hari yang lepas baru masuk balik, buat balik Facebook. Selama ni kita banyak kat TikTok. Kalau mana-mana follower yang dah lama dengan Pak Riz selalu ingatkan, ikut live Pak Riz, ada perkara yang positif, tulis balik kat komen. Nombor 2, masuk je bagi salam. Sebab orang yang bagi salam dia untung banyak. Orang yang bagi salam tu membuka ruang kepada orang lain menjawab salam. Yang menjawab salam tu membuka ruang pula kepada anda dapat pahala. Allahu Akbar. Sebab anda menjadi asbab orang menjawab salam. Allahu Akbar. Salam ni harus disebarkan, sebab itu sunnah Nabi. Amalan Nabi SAW yang banyak orang dah tinggalkan. Kita bagi salam pada orang yang kita kenal je. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kita bagi salam pada orang yang kita kenal je. Sedangkan kita umat Islam semuanya bersaudara, semuanya terikat dengan ikatan persaudaraan sesama Islam, sebab kita berkongsi dengan kalimah yang sama, la ilaha illallah. Tapi sekarang kita bagi salam, kalau kita contohlah
kita pergi sekolah, bagi salam kat cikgu tapi tak bagi salam kat makcik jaga. Tak bagi salam kepada makcik kantin. Contoh. And kita bagi salam kepada bos kita, tapi pada rakan-rakan sepejabat kita, rakan-rakan kita tak bagi salam. Salam ni berpilih-pilih pula kan, macam tu. Jadi sahabat-sahabat, kita harungi setiap cabaran bukan mudah kan, tapi apa pilihan kita ada? Tak ada pilihan melainkan pada Allah kan. Sebab Allah menanti kita. Allah menanti doa kita. Allah menanti kan kepulangan kita sebelum kita pulang sebenar-benarnya. Kita ada masalah, kita pulangkan kan diri kita dengan bersyukur pada Allah kan, menjadi orang yang sentiasa mendoakan orang lain, mendoakan diri kita sendiri, doakan orang lain. Kita menjadi orang yang sentiasa mengharapkan belas ihsan Allah. Kita ada masalah, kemudian kita cari Allah, minta bantuan Allah, minta belas ihsan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kan? Ini yang kita sedang usahakan, ini yang sedang kita terjemahkan dalam hidup kita semampu yang boleh tuan-tuan, semampu yang boleh. Kita manusia biasa, tak sempurna. Bukan mudah seperti mana saya cakap ni, bukan semudah seperti yang saya bicara ni. Tapi kita kena usaha. Setiap hari saya ingatkan diri saya dan ingatkan semua yang hadir dalam live ini. Kita kena usaha untuk menjadi yang terbaik. Kita adalah seorang ayah, nak jadi ayah yang terbaik. Kita seorang suami, nak jadi suami yang terbaik. Kita seorang isteri, nak jadi seorang isteri yang terbaik. Kita jadi seorang ibu, nak jadi ibu yang terbaik. Kita semua adalah anak. Kita semua adalah anak. Tak kahwin ke, dah kahwin ke, kita semua seorang anak. Nak jadi anak yang terbaik kan. Kita bekerja, kita nak jadi pekerja yang terbaik. Kita memiliki syarikat, ada pekerja, maka kita ada majikan, nak jadi majikan yang terbaik. Allahu Akbar. Kita ada kawan, kita nak jadi kawan yang terbaik, sahabat yang terbaik. Bukan sahabat ketika dia senang kita ada, ketika dia susah kita hilangkan diri. Allahu Akbar. Subhanallah. Tidak boleh bantu sahabat bukan makna kita hilang sahabat. Tidak boleh bantu sahabat kita bukan makna kita terpaksa pisahkan diri kita dengan dia. Ada ketika kita benar-benar tak boleh bantu, dia nak pinjam duit kita. Bukan sebab kita tak boleh bantu dia, bukan sebab kita tak suka dia, nak hilang kawan, sebab kita memang tak ada duit nak bantu dia. Dia nak pakai 20,000. Apakan daya, kita sendiri pun tengah sesak, kita sendiri pun tengah susah. Maka bicara dengan baik-baik. Kadang-kadang kita memang ada duit tu, tapi memang memerlukan duit tu. And jadi kita elak yang baik. Sebab bukan senang kan, dalam keadaan kita yang susah, dalam keadaan kita pun menghadapi masalah kewangan, tiba-tiba ada kawan nak minta bantuan, kita pun bukan senang kan. Ni qafa bil yakini, nak yakin betul-betul dengan hebatnya Allah, nak yakin betul-betul dengan rezeki Allah, nak yakin betul-betul dengan kekuasaan Allah, nak yakin betul-betul dengan kasih sayang Allah, nak yakin betul-betul dengan janji Allah. Bukan mudah. Kita ni makhluk bernama manusia, banyak orang tak yakin dengan Allah. Walaupun dia kata aku yakin dengan Allah, tapi sebenarnya hakikatnya kita tak yakin. Tengok sedekah kita, berapa kita sedekah setiap masa. Kita yakin dengan Allah, sedangkan Allah kata la in sakartum la nazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita pilih yang mana kan? Kita kufur pada Allah, sedangkan kita banyak duit, bisnes kita menjadi ketika orang lain tak jadi, kita jadi. Tapi berbanyak kita sedekah kat orang, berbanyak kita bantu kan. Anak-anak yatim hanya dikenali waktu Ramadan saja. Fakir-fakir miskin hanya dikenali, hanya diketahui, hanya disayangi waktu Ramadan. Lepas habis Ramadan, orang dah tak belanja anak-anak yatim makan. Orang dah tak ada lagi nak membiayai anak-anak yatim, fakir miskin. Hotel-hotel hanya didatangi waktu Ramadan saja. Mana ada orang tak banyak rasanya boleh kira pakai jari ataupun tak wujud jari tu kan. Mana orang ajak anak-anak yatim, fakir miskin makan di hotel. Tak ada. Allahu Akbar. Kita lupa banyak benda kan. Ramadan berlumba-lumba orang nak bawa anak yatim, sampai menolak lah persatuan anak yatim, rumah anak yatim, madrasah macam madrasah Paris, menolak sebab terlalu banyak orang nak bawa budak-budak madrasah makan kan. Semua dah berebut waktu Ramadan. Seakan-akan Ramadan tu saja yang berharga, sedangkan hari-hari lain juga sangat berharga. Allahu Akbar. Tapi kita tak nampak. Kita nampak Ramadan. Ni awal Muharram. Ni Muharram ni puasa 9 dan 10 Muharram nanti kan. Besar. Allahu Akbar kan. Kelebihan keistimewaan awal Muharram ni besar. Terutama 10 Muharram sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar kan. Allahu Akbar. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu ketika 10 Muharram. Nabi berhijrah 10 Muharram. Allahu Akbar. Peristiwa Nabi Musa dengan Firaun 10 Muharram. Banyak, sangat banyak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang penting kita nak beribadah sepanjang masa. Yang penting kita nak terjemahkan ibadah kita hanya untuk dia. Tak payahlah nak naik status kat TikTok atau Facebook, nak tunjuk, nak terjemah, nak memberitahu pada orang yang kita ni beribadah. Tak payah. Ibadah kita ni rahsia, hanya untuk Allah. Contohlah kamu ada isteri, kamu nak bagi hadiah pada isteri kamu kan.
Tak kisahlah sekecil-kecil hadiah sampailah sebesar-besar hadiah. Tapi semua orang kamu dah bagi tahu. Agaknya surprise kepada isteri. Dia dapat tahu, kemudian dia dah dapat hadiah tu, kemudian dia tahu, itu kau dapat ni, kau dapat tu macam mana kau tahu? Alah, suami kau dah bagi tahu aku dulu. Rasa macam mana? Rasa surprise tu macam mana? Hilang surprise tu. Itu betul-betul terasa surprise, rasa dihargai. Rupanya sebelum aku tahu, semua dah tahu dulu. Nampak tak? Kau buat ibadah untuk Allah, bukan untuk makhluk. Faham ke faham ni? Sahabat-sahabat, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ketika kat tafilat ni bolehlah baca, kan? Minta sebaik. Saya nak balik, baru selepas sarapan sekejap, kan? Nak balik ke madrasah sekejap, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nak balik madrasah. Allahu Akbar, tadi sempat berbincang dengan satu kenalan, dan Allahu Akbar, isu rumah tangga ya. Allahu Akbar, kadang-kadang Allahu Akbar kita dengar kan, remaja ni, nak kata remaja tak remaja semua dah umur 30-an. Dia pernah saya hadir program saya, kemudian masalahnya berulang balik kan. Dah 2 kali cerai, dah tak boleh cerai lagi ni kan. Jadi kita dimintalah, saya diminta Pak Haris, tolong Pak Haris tengokkan macam mana apa semua. Jadi tu yang lama tu kita bincang macam mana nak buat ni. Saya kata kadang-kadang masalah yang berlaku ni kita tak tahu nak rawat, sebab kita tahu kat mana punca dia. Orang sakit kepala kau bagi minyak angin kat perut, memang tak jadilah. Orang sakit kaki kau bagi Panadol, tak jadi. Nampak tak? Kita jadi, bila kita nak bantu orang, kita mesti tahu kat mana punca dia, apa jadi, kenapa jadi macam ni, apa isu dia, apa dia punya penyebab, apa alasan dia. Kan, bila rumah tangga ni kita kena jumpa dua-dua. Kalau jumpa satu tak jadi, kan? Si isteri salahkan suami, suami salahkan isteri, jadi tak jadi. Kan, Allahu Akbar. Kalau betul-betul nak pertahankan rumah tangga, mesti kedua-duanya kita jumpa. Ini yang saya tengah aturkan, kan? Allahu Akbar, kan? Dan ni keluarga ni saya kenal. Jadi satu tanggungjawab untuk kita bantu, kan? Kita bantu. Allahu Akbar. Allah bagi kita sebab sedekah yang paling afdal ialah sedekah untuk keluarga sendiri. Itu paling afdal, paling power. Tapi sedekah yang juga terbaik di sisi Allah SWT, kata Nabi, ialah bila kita bersedekahkan ilmu yang kita ada tak seberapa ni, kita mesti kongsi dengan orang. Kita nak, kan? Kita nak menjadi asbab orang bahagia. Kita nak menjadi asbab orang jumpa ketenangan, dan kita bawa orang dekat dengan Allah. Kita nak macam tu, sahabat. Live ni buat apa kita nak bina? Untuk apa kita nak buat live ni? Bukan ramai orang masuk live saya, bukan terkenal pun, bukan dapat nama, bukan dapat hadiah pun, bukan dapat apa. Tapi sebab kita nak Allah pandang kita. Kita nak jadi asbab kita buat orang rasa bahagia. Kata-kata bicara kita setiap pagi ini buat orang terfikir, kenapa aku dekat makhluk jauh pada Allah? Patut aku dekat dengan Allah, menjadi asbab aku juga dekat dengan makhluk yang ada Allah dalam hidup dia. Kita ni sekarang kawan-kawan kita siapa? Siapa kawan-kawan kita? Kawan-kawan yang jauh daripada Allah, kawan-kawan kaki mengumpat, kawan-kawan makan rasuah, kawan-kawan pecah amanah, kawan-kawan yang tak jaga solat. Cuba tengok anak-anak kita punya kawan kat sekolah. Anak kita ulang-alik sekolah. Saya pun tak pasti, sebab dulu zaman saya sekolah lain kan. Dunia dah berubah. Anak-anak saya semua duduk madrasah, tak pergi sekolah. Tapi pengalaman saya ceramah sekolah 20 tahun lebih. Kan, 20 tahun. Kan, syarikat yang saya bina dah 26 tahun. 20 tahun lebih. Kan, coaching tak pernah berhenti sampai hari ni. Kan, ada orang anak masalah tapi was-was. Nak hantar tak nak, boleh ke? Satu, saya cadangkan, kalau tak cukup yakin, bawa anak dan kamu sendiri hadir program saya 24 dan 12 ni. Kan, hadir tuan-tuan. Kau nak tunggu sampai anak kau jadi apa? Lunyai. Nak tunggu anak kau sampai jadi apa? Kan, engkau gagal didik anak engkau gagal didik. Engkau tahu tak? Dia jadi suami kau yang sekarang ni. Pak Haris, suami saya macam ni. Allah panjang macam SPM punya essay. Kau tahu tak? Suami kau macam ni. Sekarang ni saya ada 2 kes. Saya ada 2 kes. Kan? Satu, isu isteri yang masalah. Satu lagi, baru kahwin, suami masalah. Mak datuk, suami punya teruk. Kan, suami masalah. Kita tak boleh campur, tapi kita boleh bagi apa, cadangan, kita boleh bagi nasihat. Kan, sebab bila kita dengar, kita dah tahu dah. Kita dah ada, bukan kita hebat, tapi kita ada pengalaman kan. Mekanik, dia dengar enjin, dia tahu rosak kat mana. Faham ke faham? Kan? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kamu julatih bola sepak, kamu tengok game, kamu tahu dah lemah kat mana, bahagian mana, posisi mana. Faham tak? Macam tu lah kan. Setiap orang dia ada kelebihan. Nelayan pergi laut, kau nampak je bodoh-bodoh nelayan tu. Dia pergi laut, dia tahu kat mana ada banyak ikan. Dia tahu kat mana lubuk ikan. Itu kepakaran dia, itu kemahiran dia. Kita tak boleh nak pandang orang, alah dia ni macam ni. Jangan, setiap orang ada kekuatan dia tersendiri.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ada 2 kes kan yang ada dalam posisi saya. Jadi kalau kau ada suami yang teruk, suami kau teruk tu asal dia dulu kat mana? Asal dulu kat mana? Dia dulunya seorang budak kan dalam rumah mak mentua kau. Contohlah. Sekarang macam tu kita lahirkan siapa ni? Siapa yang kita akan lahirkan untuk masa depan? Semua orang bercita-cita. Kadang-kadang tak terfikir, kadang-kadang malah nak fikir, kadang-kadang tak fikir pun. Semua orang nak lahirkan anak yang soleh. Kalau tanya semua nak lahirkan anak soleh. Tapi kita sebenarnya tak mampu lahirkan anak soleh. Akhirnya kita lahirkan anak kita besok jadi suami yang skandal, suami yang tak tahu didik isteri, suami yang pemalas, suami panjang cerita negatif tu. Tapi asalnya dididik oleh seorang ayah yang gagal, seorang ibu yang gagal. Besok kau lahirkan anak-anak apa? Anak-anak perempuan yang malas, tak masak, tak basuh baju. Allahu Akbar, yang tak patuh, tak taat pada suami, dengan kau berbungkus sekali. Sebab asal usulnya kat mana? Mak bapak. Satu Nabi kata hadis sahih, mak bapak lah yang akan menyahudikan, memajusikan anak ni. Ibarat kain putih, kita yang coretkan, kita yang lakarkan. Jadi saudara, kita bersedia untuk lahirkan anak-anak yang terbaik. Kita mesti jadi yang terbaik. Jadi jom join program terbaik yang saya aturkan, yang saya rencanakan dengan izin Allah. Satu program ini panggil seminar BPR. Tak perlu nak nama-nama hebat-hebat, nak luar biasa. Seminar ni sebenarnya tak payah. Kita pakai BPR bersama Pak Aris. Sebab saya buat live setiap hari bersama anda. Jadi kemuncak kepada live saya hujung tahun, kita buat satu seminar. Kita kumpul ramai-ramai, kita doa sama-sama, minta petunjuk daripada Allah, minta bimbingan daripada Allah. Mana tahu dalam himpunan manusia yang ramai 2,000 orang tu, sebab dewan tu dia masuk 2,000 lebih sikit je, kita sasarkan 2,000 orang, nak selesa 2,000 orang. Mana tahu dalam 2,000 orang tu ada anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun pun doa sama-sama. Sebab budak-budak kecil ni kita terkeluar daripada kesulitan. Suami kita dulu perempuan teruk sebab ada orang berdoa, amin kan, Allah bagi daya. Allahu Akbar, subhanallah. Kita jangan pandang rendah the power of doa ni, jangan pandang rendah. So jom join 24 dan 12. Jangan tangguh-tangguh pergi, walaupun lama lagi, lama lagi Pak Riz. Apa nak fikir-fikir kan? Bukan senang nak bangkitkan anak-anak menjadi yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan tak? Saya nak soalan. Ada soalan tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam. Allahu Akbar. Terima kasih Ruhul Huda Abdul Razak, Siti Salmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan, kita kongsi soalan. Saya dah hampir sampai ke madrasah saya. Sampai je saya akan share dengan TikTok. Sebab TikTok dia tak boleh buat dalam keadaan bawa kita ni. Dia banyak pantang larang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jom, ada soalan tak? Hasimo Jehmeng, terima kasih sebab menonton. Rohana, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati Allah SWT. Saya semakin mengampiri madrasah saya. Bila sampai nanti saya akan berkongsi dengan TikTok, walaupun tak banyak masa, dapat 10 minit pun alhamdulillah. Saya nak setiap hari dapatlah sampai ke walaupun satu perkara pun, alhamdulillah, buat orang tergerak hati nak dekat dengan Allah. Tu je impian saya minta pada Allah. Mudah-mudahan setiap perkongsian saya ini memberi impak yang baik, terutamanya kepada mereka yang sedang berhadapan dengan masalah, yang jauh pada Allah, dan resultnya nanti saya dapat di akhirat. Itu yang saya harap, tu je. Kadang-kadang penat, kadang-kadang letih, kadang-kadang demam, kadang tak sihat. Tapi saya selalu kata tim saya, selagi upaya kena buat jugalah. Bukan sebab duit, buat Facebook mendapat duit ni, tak ada apa-apa pun saya dapat. Tak ada apa pun. Dengan berapa orang ni, 44 orang ni, apa ada? Saya ada 180,000 orang. Tapi sebab Facebook ni dah block saya kan, dia dah hadkan notification saya sebab dulu kita banyak bercakap pasal vaksin Allahu Akbar, subhanallah. Tak apalah, janji kita dapat manfaatkan. Ada 40 orang. Mampu tak saya nak pergi ketuk 44 rumah? Saya ada 41 orang ni. Mampu tak saya nak ketuk setiap rumah berjumlah 41? Tak mampu. Jadi dengan live ni, walaupun 40 orang, 30 orang, 10 orang atas sekalipun, at least dapat satu manfaat. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Zainab. Terima kasih atas doa anda. Mudah-mudahan anda juga menjadi sebahagian daripada manusia yang Allah pandang dan Allah muliakan. Doa anda itu kembali pada anda balik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada seorang buta ni, tuan-tuan ni, seorang buta. Anda pernah jumpakan orang buta kan, dia bawa tisu pergi restoran-restoran, kedai-kedai makan, dia pergi ke tempat-tempat kaya ramai kan. Ada seorang buta ni, lelaki, tuan-tuan, lelaki buta ni, dia bawa anak dia lebih kurang 7 tahun.
kan, anak dia pimpin dia, kecil anak dia kan. Jadi kita pun kita terjemahkan apa yang kita pandang, apalah kan, meminta sedekah, bawa anak, minta simpati je tu. Kita kan macam tu kan. Allahu Akbar. Masuk diri saya yang banyak kelemahan yang tidak sempurna. Orang buta ni dia pergi satu tempat-tempat, kemudian bila orang bagi sedekah, dia dah didik anak dia, jangan terima, bagi tisu kan, bagi tisu. Kalau orang tak nak bagi kita duit pun tak apa, bagi je tisu kat orang. Jadi dia banyak buat tisu lah kan. Lepas tu satu ayah anak dia tanya dia, anak 7 tahun dah besar, dah budak sekarang 6-5 tahun, dia dah pandai bercakap tau. Anak 7 tahun, ayah, kenapa ayah bawa saya pergi bagi-bagi orang tisu? Anak tak kata minta sedekah. Dia kata, nak, kita bukan minta sedekah tadi, nak, kita jual tisu kita. Kita jual tisu kita. Kalau orang tak nak, kita bagi je. Kalau orang ambil, tak apa. Dia bagi kita RM1, kita bagi dia tisu. Dia bagi RM50 pun, kita bagi dia tisu kan. Biasanya dia dapat RM1 kan, biasanya tu kan. Lepas tu ayah buta ni tanya pada anak dia, apa Alung nampak bila Alung tolong ayah, pimpin ayah, jumpa orang-orang, bagi tisu ni, apa Alung nampak? Banyak orang muka macam tak suka ayah. Ramai juga yang tolak, yang buat macam ni, tapi baru tak nampak kan, baru tak nampak. Yang tolak, yang halau, yang tak suka, yang buat tak tahu ayah. Kadang-kadang kita dah sampai pun dia buat tak tahu ayah. Ayah kata dia apa? Nak kan, sebab tu ayah bawa engkau nak kan. Ayah bawa Alung ikut ayah supaya Alung tahu realiti sebuah kehidupan. Alung, bila kita berada kat bawah, bila kita jadi orang miskin, bila kita jadi orang susah, orang tak pandang kita nak. Jadi Alung kena janji dengan ayah tau. Alung kena belajar sungguh-sungguh. Walaupun ayah buta kan, Alung tidak akan ayah persisihkan. Ayah janji, ayah akan usaha sungguh-sungguh supaya Alung dapat belajar, kemudian nanti boleh melanjutkan pelajaran sampai ke peringkat paling tinggi. Alung, ingat, walaupun kita miskin, tapi kita jangan putus asa dengan hidup kan. Walaupun ramai orang tolak kita, walaupun orang tak suka kita, itu realiti. Kita boleh marah orang, jangan marah orang nak kan. Ayah tahu ke orang tak suka kita? Ayah boleh rasa nak. Ayah boleh rasa. Allah hadirkan satu perasaan kepada ayah. Ayah boleh rasa kan. Dia kata pada anak dia, oh, anak dia faham, oh iya ke ayah? Ya. Satu Alung kena baca betul-betul tau. Sebab dalam hidup ni, kalau kita berada kat bawah, orang memang tak akan pandang kita. Orang akan hina kita, orang akan kutuk kita. Percayalah apa Alung kan, bila ayah bawa Alung ni, ramai orang akan terfikir bahawa ayah gunakan Alung untuk dapatkan simpati. Ayah gunakan Alung untuk dapatkan kasih sayang orang. Ayah gunakan anak untuk dapatkan duit. Tapi sebenarnya Alung kan, tahun depan bila Alung nak pergi sekolah, Alung tak akan ikut ayah lagi. Tapi ilmu ni gunakan sebaik Alung. Alung jumpa kan orang bangsa kita, seagama kita, hina kita, kutuk kita, ada yang baling tisu macam tu je kan. Betul Long? Ayah tahu semua tu ayah Ya, ayah tahu nak. Jadi kau jangan jadi manusia biasa-biasa. Jadilah manusia yang terbaik. Jadilah manusia yang luar biasa. Belajarlah betul-betul. Belajarlah sungguh-sungguh. Sedaplah. Awak tu nak joget tak? Ya, busu sihat. Baru lepas sekarang 6 kali. Allahu Akbar. Itu saja. Dah siap lebih. Dah jangan nangis busu. Mak bajak apa Siti jumpa busu Sekejap. Kat rumah. Ya je busu insya-Allah. Orang pun tak datang. Insya-Allah busu. 6 kali tu. 6 kali kini. Masuk bilik ni sekarang. Yalah. Busu. Ajar kau Okay. Siti jumpa busu Insya-Allah busu. Bye-bye. Busu. Mak bagi busu lah. Jangan. Tak apa, ni baik lagi. Wah, masalah semua. Allah masalah semua. Okey, saya dah sampai. Saya nak buat terus kat TikTok. Dan sahabat-sahabat saya di Facebook, anda teruskan dan saya akan sambung dengan TikTok. Terima kasih, Cik. Bang lah, baru sampai. Kayu tu kat sini.
Sam. Bangla baru sampai? Bangla baru sampai? Abang, saya dah sampai. Ni dia dah sampai. Ni tempat saya buat live setiap hari kan. Setiap masa. Ni dia. Kita dah sampai kat sini. Kita terus buat live. And kita bawa pula kawan-kawan kita daripada TikTok pula. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbaik. Okay, insyaAllah. Jom kita tanya soalan. Ada ni apa? Ni iPhone ni. Okay. Ha? Asal? Kau apa? Aduh. Allah Akbar. Ni kasih tekan dia bilang pula. Allah Akbar. Sama-sama kita di TikTok. Dah ada. Ada kita. Access nearby device when you use your Bluetooth earphone when you go live. Not now lah. Masa tu kau nak tanya macam. Oh, lain banyak pangkat. Aku pangkatnya mikrofon. Allah masa basah Okey, kita dah sampai. Dah sampai madrasah. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Okey, sahabat-sahabat saya yang berada di channel ni, kita akan teruskan perjalanan kita insya-Allah. Terima kasihlah yang hadir dan saya doakan semoga yang terbaik untuk anda hari kedua Muharram. Dan ingat, kita sedang berada di bulan besar dalam kalender Islam. Jangan persisikan kita pergi kepada 10 Muharram, 9-10 puasa. Itu saja. Nanti kita bicaralah tentang kehebatan 10 Muharram. Saya dah bagi tahu kat sini tadi. Okey, insya-Allah kita bincang, setiap hari kita bincang tentang isu kekeluargaan, isu hidup kita, isu perjalanan hidup kita. Tadi saya sempat jumpa seorang sahabat yang kita bercerita tentang isu keluarga lah. Ada masalah keluarga. Hari ini saya ada 2 kes besar yang saya perlu uruskan. 2 kes sangat-sangat besar. Satu kes melibatkan suami. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasangan ni baru saja kahwin. Baru kahwin, tuan-tuan. Baru kahwin. Kan? Satu zaman hari ni nak kahwin dengan siapa betul-betul lah. Jangan main tam-tam. Jangan main kenal je, pam kahwin. Jangan. Saya dah kahwin. Syafiq dah kahwin. Walaupun Syafiq masih ada kosong ni. Tapi saya yakin dia tak akan tambah pasal dia tak cukup berani dengan bini dia. Kan? Dia tak akan tambah banyak. Dia tak akan jangan mak, dia kata bayi mak. Dia tak berani. Dia tak berani sebab isteri dia kat dalam live. Dia takut. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah. Tadi kita cerita pasal kisah orang buta kan. Dah cerita kat TikTok, tak cerita lagi, kita baru start. Tadi kita cerita pasal orang buta. Allahu Akbar. Cerita tu menarik sahabat-sahabat Jadi dalam kehidupan kita banyak baca kehidupan orang, kita tak pernah baca hidup kita. Dalam kehidupan kita banyak mentafsirkan hidup orang tapi kita lupa nak tafsir hidup kita. Dalam kehidupan kita banyak prasangka pada orang tapi tak pernah pandang diri kita. Allahu Akbar. Peduli apa orang pandang kita? Kita nak kena pandang diri kita ni. Kita ni macam mana? Apa yang telah kita buat? Ni sekarang dah pukul berapa ni? Dah pukul 12.50, nak masuk zuhur dah. Sebelum zuhur tadi ada subuh. Subuh tadi kita kat mana? Kata-kata tengah peluk bini. Bini tengah peluk kita. Orang perempuan, dia tak ada masalah kalau semain kat rumah. Kita ni nak lelaki hebat. Dia bukan pada ni lah. Ni hebat ni. Allah tak naik lah. Ini bukan tandanya lembik Sekali kena 2 ekor lembu jantan besar, sadu boleh tumbang. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kan? Kekuatan kita bila kita boleh tinggalkan bini kita. Kau berani tinggalkan bini kau? Kau berani tak tinggalkan bini kau waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kau berani tinggalkan bini? Masa itulah peluk, masa itulah kan? Subhanallah. Orang jantan yang hebat, luar biasa. Tulis kat komen ni supaya besok banyak lelaki masuk lepas habis live ni. Di channel ni masih kekal. Channel ni hilang, entah ke mana. Kalau kita download pun tak dapat komen. Komen tu hilang. Tapi di channel ni komen masih ada. Jantan yang hebat bukan pada wajah ni. Jantan yang hebat bukan pada kekuatan ni.
Jantan hebat bukan pada hebat tingkat ranjang. Jantan hebat bila Allah panggil dia datang, bergegas datang. Itu jantan hebat. Itu laki yang hebat. Kalau kau dapat laki itu, insya-Allah hidup kau bahagia. Sebab kalau dia boleh pimpin diri dia dekat dengan Allah, insya-Allah dia boleh pimpin seluruh ahli keluarganya dekat dengan Allah SWT. Faham ke faham? Kalau dia boleh pimpin diri dia sujud pada Allah, dia akan buat seluruh keluarga dia sujud pada Allah SWT. Faham ke faham? Kalau kau dapat suami yang workaholic, kerja kuat, sungguh-sungguh tapi tak mampu sujud pada Allah, engkau beruntung satu aspek tapi engkau rugi banyak aspek. Faham ke faham? Suami engkau tak cukup spek. Faham tak? Dia workaholic, bagus, gaji 8,000, 10,000 sebulan, terbaik. Engkau nak apa saja, engkau petik je, dia boleh bagi. Kan? Kau boleh makan sana, makan sini, semua dia boleh tunaikan. Tapi dia tak sujud pada Allah. Itu menyebabkan kau hilang satu perkara yang besar dalam hidup kau. Rugi besar. Siapa-siapa nak tenang dan nak bahagia, itu hanya milik orang beriman pada Allah. Orang yang tidak beriman pada Allah, orang yang tak sujud pada Allah, orang yang tak ingat Allah, orang yang mulutnya busuk, hanyir, longkang, tidak berzikir pada Allah, tak memuji-muji Allah, tidak berselawat kepada kekasih Allah, Rasulullah SAW, dia tak akan dapat bahagia. Dia tak akan mungkin dapat bahagia. Sebab bahagia itu hanya untuk orang beriman pada Allah SWT. Orang mukmin yang beriman pada Allah. Orang mukmin yang sujud pada Allah. Orang yang ada Allah dalam hati dia, dalam jiwanya, dalam setiap langkah dia. InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau anda seorang cikgu, kalau anda seorang pesyarah, kan, anda kata, kan, anda hanya nak SPM tahun ni, cuba tenangkan hati. Tak boleh guna kaedah tu. Nak tenang, kembali pada Allah. Nak tenang, bukan baca sains, fizik, kimia, bio, tapi baca Al-Quran. Nak tenang, bangun tengah malam. Nak tenang, jaga solat 5 waktu. Nak tenang, solat on time. Nak tenang, solat jemaah. Nak tenang, solat di masjid. Insya-Allah. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Itu saja jalan untuk menang. Itu saja jalan seorang insan yang cemerlang. 24 bulan 12. Satu tarikh keramat, kan, yang kita bangunkan dengan izin Allah, mudah-mudahan dapat direalisasikan selepas era panjang PKP. Kan? Subhanallah. Pada 2019 kita berjaya bangunkan sebuah program keluarga paling besar, menghimpunkan lebih 2,000 orang, dan datang PKP, kita tak mampu nak buat apa-apa. Selepas era PKP kita stop sekejap. Sekarang kita buat balik dengan deretan isu rumah tangga yang cukup panjang, isu-isu anak-anak yang tak mampu kita tangani sekelip mata, perlukan perancangan, perlukan coaching, perlukan duduk bersama berterusan. Maka kita zahirkan, kita hadirkan, kita lahirkan sebuah program keluarga yang dipanggil seminar BPR. BPR bersama Pak Riz. Kenapa Pak Riz? Bukan nama seminar keluarga Sakinah Mawaddah, seminar keluarga Om ke apa nama kan, seminar Golden, apa tak kisahlah. Sebab saya buat live setiap hari. Anda bersama saya tak lain tak bukan untuk bicara tentang hal kekeluargaan, hal kekuatan untuk kita menjadi insan yang ada jati diri, menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT. InsyaAllah, satu namanya seminar BPR, itu seminar keluarga sebenarnya. Kan? Anda belum kahwin, anda tak ada isteri, tak ada suami, tapi anda adalah seorang anak kan, jom datang. Sebab anda kena belajar untuk menjadi seorang anak yang terbaik. Anda seorang pekerja, jom datang. Sebab dalam program itu, seorang pekerja yang ada keluarga yang tenang, maka dia dapat jadi seorang pekerja yang tenang. Kalau bini dia asyik bebel, dia pergi kerja, dia tertekan. Dia pergi kerja, dia tak dapat fokus. Jadi anda seorang majikan, anda bawa semua staf anda pergi program itu. Belajar menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi isteri, menjadi suami, menjadi anak yang soleh, solehah, yang pandai mengurus kehidupan keluarga. Kesannya ialah dalam ofis anda, dalam organisasi anda, dia dapat perform yang terbaik. Allahu Akbar. Jom, soalan. Dah ada soalan? Okey, soalan. Soalan daripada My Jazz daripada TikTok malam. My Jazz, TikTok. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita semakin mencari Allah, semakin banyak berat ujian yang datang? Yalah, engkau tackle bini kau dulu senang je. Aku suka si Zahira tu lah. Oh, kau tengok dia jalan, alamak, X. Oi, tak boleh tengok. Oh, dia punya senyum tu. Oh, aku tidur senyum sendiri. Mak aku cakap asal kau senyum. Mak aku tak tahu. Aku dah terpandang seorang wanita yang secantik rupawan. Oh, wajahnya kan bak bidadari. Macam kau pernah jumpa bidadari. Kan? Punya cantik. Ya Allah, Zahira. Kan? Jadi kau suka Zahira tu, kau rasa kau tackle kau dapat ke? Ha? Engkau senyum kat dia balas. Kau kena usaha. Engkau nak badan sadur, engkau rasa, engkau fikir ni kau dapat ke? Engkau kena masuk gym, engkau kena exercise setiap hari, engkau kena jaga pemakanan, engkau kena exercise macam sepau gila, sepau mati. Nampak tak? Sampai muntah-muntah. Engkau nak masuk universiti senang ke? Engkau kena pergi sekolah setiap hari.
Faham tak? Kelas tambahan, orang balik, orang tidur, orang main handphone, kau kena belajar lagi. Semua proses dalam hidup ni, kalau kau nak apa pun, engkau akan ada cabaran. Engkau akan ada ujian. Saya Pak Riz, businessman. Kan, saya ni jual pokok. Saya ni jual baja. Saya jual otak-otak. Otak siapa kau jual ni? Oh, saya ni peniaga ikan. Orang tengah. Saya ni orang tepi. Saya ni itu. Saya meniaga ni. Saya meniaga bantal. Saya meniaga tilam. Saya meniaga perabot. Apa pun kau meniaga. Engkau pergi seminar terus kaya ke? Tak. Engkau kena lalui pelbagai cabaran. Engkau kena belajar karakter manusia, pelanggan kau. Satu, banyak orang kaya. Gunakan kebodohan kau. Dan juga kebodohan aku. Melambak kat TikTok. Okey, kalau nak tambah pelanggan macam ni. Kalau nak jual sale, sebenarnya, hakikatnya, rezeki tetap di tangan Allah. Dia tak boleh buat engkau kaya. Kan? Engkau rajin belajar, engkau rajin ikhtiar, engkau study, insya-Allah engkau jumpa teknik yang berkesan. Itu pun dengan izin Allah. Nampak tak? Tapi maksudnya, apa pun kau nak, cabaran ni banyak, cabaran ni besar, bukan sedikit. Apatah lagi engkau nak syurga Allah. Apatah lagi engkau nak reda Allah kat dunia ni. Dan berbalik kepada reda Allah. Bila kau nak reda Allah, syaratnya kau mesti reda dengan ujian Allah. Sebab itulah, bila kau dekat dengan Allah, hujan ni banyak. Ujian tu imam tak sama dengan ujian makmum. Makmum yang jauh dengan Allah, imam yang dekat dengan Allah tak sama. Orang alim dengan orang biasa tak sama. Orang yang dekat dengan Allah dengan orang jauh, ujian tak sama. Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi, semakin kau mengampuni Allah, semakin besar ujian. Sebenarnya ujian tu menjadikan kau makin dekat dengan Allah. Itulah cara Allah tarik kau kena dekat dengan dia. Nampak tak? Doa kau lebih mahal daripada doa orang biasa-biasa. Sebab kau dekat dengan dia. Tapi dia akan uji kau besar. Budak tadika, apalah besar sangat ujian dia. Tapi budak form 5, ujian dia besar tak? Besar. Budak yang ambil PhD, lagi besar ujian dia. Kan? Kau dapat, nampak kau. Terus orang panggil dia. Nama berubah kau. Kan? Kau belajar ijazah. Apa title ijazah tu bukan tahu pun. Nampak tak? Ada orang panggil kau Isaac. Ijazah. Tak ada, panggil kau macam biasa je. Kadang-kadang nampak macam perak, macam bangsat je. Macam tak betul lah. Tapi ijazah engineer. Sebab tak ada title kat depan. Tapi bila kau ada doctorate dalam bidang falsafah, kan, dalam ekonomi, dalam engineering IR, kan, orang panggil kau doktor. Bila orang panggil kau, orang tahu, oh ni orang hebat ni. Nampak tak? Panggilan berubah. Betul tak? Panggilan berubah. Kesan daripada perjuangan kau. Nampak tak? Begitu juga ahli syurga besok. Kalau kau pun populas, kan, ahli syurga panggilannya cukup mulia. Allahu Akbar. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Dan kita nak dalam perjalanan ke akhirat, dalam perjalanan ke mahkamah Allah, kita masuk syurga tanpa hisap. Oh, bukan senang tu. Kena usaha mati-mati. Engkau sikit kena dah mengangak-ngangak, mengengek, asyik salahkan orang, asyik cari salah orang, asyik kenakan orang, dendam tak pernah sudah. Tiba-tiba engkau nak mati dalam husnul khatimah dan masuk syurga tanpa hisap. Kau rasa macam mana? Kau rasa macam mana? Faham? Jadi kekuatan tu ada pada awak. Kekuatan tu ada pada diri sendiri. Kena fight. We all fighter. We must fight till the end. 24 dan 12. Hadir. Supaya kita benar-benar mantap pemikiran kita. Mantap tindakan kita. Nanti tunggu video kita yang terbaru. Belum masuk lagi kan? Dah masuk dah? Cepat dia buat. Terbaik. Jangan canggih-canggih sangat. Yang penting jual. Jangan canggih sangat. Bagus. Dia punya bagus. Hanya ubah lagu je. Lagu tu macam lagu orang nak kencing malam. Bangun. Oh, muzik layu kan. Orang kencing malam. Bangun pelan. Kan? Lepas tu buka zip pelan. Kan? Okay, next. Okay, daripada annual_1, cukup Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dapat redha mak bapa, adakah Allah SWT akan redha juga pada kita? Yalah. Oh, tu besar. Siapa-siapa dapat seorang ibu yang reda pada anaknya, Allah reda pada anak dia. Itu syarat dia. Mak tak reda, Allah tak reda. Oh, sebab tu kalau kau kaya, engkau lupa mak bapak engkau, Allah bagi engkau kaya, tapi Allah benci engkau. Allah murka pada engkau, Allah tak pandang kau. Itu dipanggil istiraj. Berapa ramai orang, bila dia kaya, dia lupa mak bapak dia. Berapa ramai orang yang berjaya hari ini, doa untuk mak bapak pun tak ada. Mak bapak engkau dah meninggal, sikit pun kau tak pernah tolong dia kat alam barzah. Masa engkau dulu lahir, engkau berak dalam pampers, and silih berganti bapak engkau, mak engkau bekerja untuk tukarkan pampers kau, dan dia tak pernah sesaat pun nak biarkan kau kotor. Dia bersihkan buntut engkau, and betul-betul pakai tisu pun tisu wangi. Tisu wangi. Dan orang dulu zaman aku, tahun 70-an ni orang, mana ada pampers. Lagi dahsyat tahun dulu.
Kan, penghormatan besar pada semua ibu dan ayah, orang 60-an, 70-an yang masih hidup. Untuk anda, terbaiklah. Hanya Allah saja boleh balas. Panggil apa? Panggil apa? Pampers tu panggil apa dulu? Yes. Ini budak pernah pakai lampin. Pernah pakai lampin kau? Ha. Lampin masih ada lagi bagi orang miskin. Tak ada duit nak beli pampers. Lepas kau dah berak kan, lampin tu dia cuci. Dia cuci. Pakai apa? Pakai apa? Pakai tangan dia. Mesin basuh pun tak wujud masa tu. Basuh. Wangi. Sidai. Berderit. Dulu-dulu kalau kau tengok ada lampin kat ampayan, mesti ada budak. Ada baby dalam rumah tu. Itu cara orang nak tahu. Ada baby dalam rumah. Ada lampin banyak. Faham ke faham? Hari ni kau nak tahu baby ada ke tak ada, kau pergi cari dalam tong sampah. Ada pampers ke tak? Tapi jangan salah faham. Kadang-kadang pampers orang tua. Faham? Betapa hebatnya mak pak kau, mak kau. Dia tak akan benarkan kau sedikit kotor pun kat ponggong kau. Hari ni, betapa kotornya jiwa kita. Betapa kotornya akhlak kita. Betapa kotornya sikap kita. Kita biarkan mak pak kita bersendirian. Kita biarkan mak pak kita entah apa dimakan. Kita biarkan mak pak kita hidup dalam keadaan penuh kesunyian, penuh kesusahan. Sedangkan kau hidup senang lenang. Pagi tadi kau makan apa? Mak pak kau makan apa? Pagi tadi kau sedap-sedap, sonok-sonok sarapan, bebas. Tadi mak pak kau ambil tahu tak? Allah Akbar, kau balik rumah, kau balik kampung. Ada kau penuhkan almari dia. Ada kau penuhkan peti sejuk dia. Ada kau penuhkan beras dia. Tempat beras dia. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Jadi oleh kerana banyak orang tak ada akal, jom kita hadir program 24 dan 12 supaya kita semua ada akal. Macam aku ni pun banyak tak ada akal. Banyak pun silap, banyak salah tak semula. Yang bercakap bukan bagus Yang bercakap bukan warak. Yang bercakap ni bukan maknanya dia bertakwa lebih penting, lebih dahsyat pada orang mendengar. Tidak. Kita sama-sama nak baiki diri. Kita sama-sama nak betulkan kesilapan kita. Kita sama-sama nak ingatkan satu sama lain. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 24 dan 12. Jom datang. Kita betulkan mana yang tak betul. Kita alignment. Kita servis diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan selepas habis live ni, selepas habis seminar 24 dan 12, kita buat lebih baik, malah lebih baik. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nak dapat reda mak apa, kena usaha untuk beli hati dia. Nak dapat reda mak apa, kena kerja kuat sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kau tak ada apa-apa, kau jangan sombong. Kan kita besar mana pun, hari ni orang gila babi. Minta maaf lah, aku cakap ni kadang-kadang kurang ajar. Apa sekarang perkataan ni orang tengah talk sekarang? Apa ni? Healing. Nak tengok matahari terbenam. Nak tengok matahari apa terbenam? Betul tak? Betul. Kempen, nak tengok matahari terbenam. Kalau kau tengok matahari terbenam, kau nampak kebesaran Allah, tu okey, fine. Tapi kalau kau nampak matahari terbenam, kau rakam, solat maghrib kau tak buat, kau nampak kebesaran Allah. Siapa? Nenek kita, datuk kita yang tenggelamkan matahari tu. Siapa? Allah. Buka Quran kau akan jumpa semua ni. Nampak tak? Tapi apa kita buat? Selfie kan? Bawa ke maghrib sampai ke isyak. Tak ada solat. Allahu Akbar. Ni main Ni main. Engkau nampak matahari, engkau tak nampak kebesaran Allah. Engkau nampak matahari, engkau tak nampak hebatnya Allah. Engkau nampak matahari, engkau tak nampak. Allahu Akbar. Matahari ni ada kisah tentang kiamat. Faham tak? Terbit kanan, terbit timur, pantai kan? Kena faham ni. Sekarang ni budaya baru Pergi pantai, pergi ada aku tengok itu apa kat seket pun ada. Kumpul semua kereta-kereta mewah. Tengok matahari terbenam kat seket. Apa tu yang kat apa? Kat Putrajaya tu panggil apa? Sepang. Sekali aku sepang. Tak salah, boleh je. Tapi jangan kau tak nampak kebesaran Allah. Boleh je. Tapi jangan kau tak nampak hebatnya Allah. Sampai kau tak solat maghrib. Seronok sangat. Kan? Camping sana, camping sini. Sampai kau tak sujud pada Allah. Kau nak main-main ke tu? Itu makhluk. Matahari itu makhluk Allah. Yang taat pada Allah. Bila Allah kata turun, dia turun. Engkau, Allah kata sujud, kau tak nak sujud. Masalah. Faham ke faham? Allah kata turun kau. Terbit. Terbenam. Dia sujud pada Allah. Dia terbenam. Sebab itu arahan Allah. Dia tak ingkar walaupun sesaat. Kita makhluk yang terbaik. Kita ciptaan Allah yang terbaik. Apa kita dah buat? Apa yang telah kita buat? Allah kata sujud. As-salatu khairum minan naum. Apa yang best? Tidur tu best ke? Allah dah bagi tahu dah. Kita masih langgar. Sibuk nak tengok matahari turun. Sibuk nak tengok matahari tenggelam. Dia taat pada Allah, satu dia tenggelam. Tapi engkau tenggelam dengan nikmat dunia. Engkau tenggelam dengan nafsu keduniaan. Engkau tenggelam dengan nikmat. Tunjuk matahari cantik. Masuk dalam live, buat live. Masuk dalam TikTok. Kan? Banyak ribu-ribu view. Maghrib pun kau rakam. Maghrib pun kau langgar. Yang aku lagi pelik, maghrib pun kau buat live. Aku tak tahulah. Allahu Akbar. Kan? Kadang-kadang sampai pagi tu.
Sampai pagi. Yang saya benar-benar tengok subuh. Memang saya tak akan benarkan diri saya pegang handphone waktu sepertiga malam. Tak akan benar ni. Tapi yakin ada. Yakin ada. Pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi memang ada ni. Yang ada itu kerja dia. Buat live 24 jam. Allah sedih betul lah. Allahu Akbar. Bagaimana keberkatan rezeki tu? Ketika engkau buat live, ketika orang tengah solat, ketika orang azan subuh, ketika orang bangun tengah malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya tengok ada coaching fitness. Dia kata apa ni, fitness yang terbaik lah pukul 5 pagi, 4 pagi. Allah sedih betul lah. Itu waktu tahajud. Untuk apa engkau sihat fizikal tapi hati engkau sakit? Allah sedih betul lah. Untuk apa engkau fit, six pack ke, 7 pack ke, apa pun pack, apik sekalipun, kalau engkau tak ada Allah, tak ada guna. Baru ni ada satu yang badan meninggal mati kan. Mungkin di Islam lah, tak tahulah pasal disebut nama Subhanallah kan. Tapi dari Mak Saleh. Dari Mak Saleh, badan berketak dia ada TikTok di sini. Memang ramai orang ikut dia kan, angkat ni kan. Dia badan sebiji macam aku. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang cerita orang, yang cerita. Sebiji macam aku badan. Ni aku tak buka dia, aku buka kan. Suspek saya sampai ke jantung. Tak pernah ada lagi dalam dunia. Sampai ke jantung, ni tak buka lagi ni. Kita rahsiakan. Nanti aku buka masa 24 bulan 12. Keajaban dunia. Keajaban nombor 8. Suspek ni sampai sini, dia gabung sampai ke jantung. Faham tak? Belakang pun ada suspek kat ni. Tak tunjuk lagi tu. Badan memang dahsyat, badan saya memang dahsyat. Pergi gym kalau buka baju semua orang tumbang. Ada yang badan besar-besar berkatak-katak menangis, berguling-guling. Tengok terperanjat, badan ni takkan boleh dibuat. Ini bukan badan ciptaan, bukan ni badan ni memang luar biasa. Tak percaya tak apa, saya tak marah. Sebab saya pun tak percaya tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Macam mana nak daftar ni? Kau tulis sini Macam nak daftar? Allah Akbar. Okey, soalan. Soalan daripada Embrace. Apa pendapat Pak Aris bila ibu menyuruh anaknya menceraikan isteri, kalau tak dibuat anaknya tak dapat redha ibu? Mana-mana ibu yang beri arahan selari dengan apa yang Allah tetapkan, wajib ikut. Pergi solat nak, pergi solat. Bukan sebab itu arahan ibu, sebab itu arahan Allah SWT dan ibu pula support. Pergi. Nak. Ceraikan isteri kau nak. Kalau kau tak ceraikan isteri kau, mak tak redakan kau. Terbatal. Sebab perkahwinan kita sah ikut syarak. Mak tak ada kuasa mengugut, mak tak ada kuasa menentukan cerai tak cerai. Tak boleh. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun itu arahan mak, kita berhak untuk engkar sebab mak beri arahan yang menentang syariat, menentang syarak, menentang perintah Allah, menentang sunnah Allah, sunnatullah, sunnah Rasulullah. Faham ke faham? Settle. Next. Ada mak macam tu Aduh. Subhanallah. Tak apa masalah ni. Ya. Daripada Nur Arifin, soalan, bagaimana nak berdepan dengan kawan yang suka cari kesalahan kita? Senang je. Nak berdepan dengan kan, kau ingat soalan kau tu, aku betulkan, aku nak jawab ni senang je. Macam mana nak berdepan dengan kawan yang suka cari salah kita? Jadi kau pergi belakang dia. Kau pergi belakang dia. Jadi selesai masalah kau. Kau pergi belakang dia, dan sekarang kau membelakangkan dia. So, tak ada masalah. Sekarang kau depan dia, memang kau ada masalah kan? Kau pandang dia kat depan. Kau pergi belakang dia. Settle masalah. Tak ada masalah. Sekali cakap kau belakang. Sekali cakap kau belakang. Kau tak apa masalah. Kau ni bila aku. Aku nak berbelakangkan kau. Kan? Faham tak? Dia tak ada masalah lah. Sebab masalah tu ada kat depan, kau pergi belakang. Bila kau ada kawan macam tu, kawan yang suka cari salah kau, perlahan kau undur diri. Perlahan kau tarik diri. Jangan tarik tiba-tiba. Jangan tarik handbrake macam tu saja. Terbalik kau nanti. Faham tak? Kita tak nak hilang kawan. Kita nak kekal dalam usaha untuk dakwah kawan-kawan kita. Kita pun tak tahu. Hari ini dia mungkin banyak cari salah kita. Hari ini nampak raya macam jauh pada Allah. Tapi siapa tahu hidayah Allah. Mungkin dia lebih baik pada kau besok. Ujung nyawa dia. Ujung nyawa kau. Nampak tak? Jadi jangan buruk sangka. Hanya kalau kau rasa tak cukup kuat untuk mendempani orang macam tu, yang menjadikan kau rasa kau bertambah dosa dengan Allah, banyak prasangka, banyak mengumpat kat belakang, kau banyak cerita pasal dia sebab kau tak puas hati, perlahan kau tarik diri. Bila kau mula tarik diri dengan izin Allah, kau minta bantuan Allah, kau tak tarik diri macam tu je. Kau sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besar perbuatan kau, mesti minta kebenaran Allah. Sebab rumput yang kau pijak tu milik dia. Tanah yang kau pijak tu milik dia. Tangan yang kau pegang ni, tangan yang melekat kat bahu kau ni pun milik dia. Kau nak cakap apa? Lidah kau yang boleh menyebabkan kau bercakap ni, suara kau keluar, suara aku keluar ni, milik dia, bukan milik aku.
Lubang hidung 2 ni pun milik dia. Mata ni milik dia. Telinga kita semua pinjam. Pinjam. Kita pinjam. Jadi minta bantuan dia, minta ihsan dia, minta kasih sayang dia. Wahai Allah, aku ada seorang kawan sekian. Tolong aku ya Allah, aku tak cukup kuat nak nawah pada dia. Aku tak cukup kuat. Kadang-kadang bila dia bercakap, aku jadi marah sebab dia banyak salah aku. Dia suka merendah-rendahkan aku sedangkan aku tak ada kekuatan ya Allah. Tolonglah ya Allah untuk aku dapat hindarkan diri aku pada dia. Kadang-kadang rakan sepejabat dia tak jumpa. Perlahan undurkan diri. Sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti lain. Sibukkan anda dengan buat perkara-perkara lain. InsyaAllah. So anda kena ada tindakan. Jangan diam. Sebab bila anda diam, anda pendam rasa, pendam perasaan, itu datang banyak penyakit tu. Menyebabkan datang banyak penyakit. Dan tidak sihat untuk orang suka pendam rasa. Kalau anda tak cukup kuat untuk nak keluarkan perasaan anda, tak cukup kuat untuk luahkan kata-kata anda, sebaik-baiknya diam dengan bantuan Allah. Bukan diam saja. Sebab sejahat-jahat ulama, bila ada maksiat dia diam. Kau faham tu? Nampak tak? Jadi diam kita sebab nak jauh pada maksiat. Tapi ulama bila nampak maksiat, dia diam. Dia berdosa besar dengan Allah. Faham tak? Kat Malaysia banyak ulama senyap. Kan? Ada masalah, kalau orang tu yang buat, semua cakap. Tapi kalau orang tu tak buat, tapi dia adalah orang lain kita, kan? Se-channel kita, selebur raya dengan kita, semua senyap. Bodoh macam tak pernah dengar cerita tu. Nampak tak? Takut nak tegur kawan. Sebab apa? Nanti orang bantai ramai-ramai. Kan? Kita lebih takut netizen daripada Allah SWT. Nampak tak? Kita takut netizen bantai ramai-ramai. Netizen macam tu perangai dia. Bila siapa Faiz. Bila Faiz berjaya selamatkan baby 2 juta tu, kan? Satu Malaysia puji dia. Tapi bila dia buat visi rakyat yang menggunakan farm tu kan, satu Malaysia hentam dia. Kutuk macam-macam kat dia. Ini netizen. Kan? Orang bila tak solat, orang tak ada zikir, orang tak pergi masjid, dia senang berubah hati. Ketika dia nampak kau baik, dia puji. Bila nampak kau silap, dia bantai ramai-ramai. Faham tak? Tapi orang beriman pada Allah, sebutir kata pun dia takkan keluar untuk hentam orang. Bila orang beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, dia tidak akan tulis walaupun perkataan tu kan tak nampak siapa tulis. Kan? Boleh pakai fake account. Tapi orang beriman tak akan buat macam tu. Sebab dia tahu Allah ada. Siapakah orang yang akan ke syurga? Dia tahu Allah nampak dia. Dan dia tak akan buat benda yang dia tahu Allah nampak dia. Wahai Ibrahim, aku ni kan tidak pernah buat dosa. Kata seorang ahli sufi kepada seorang ulama besar dalam bidang sufi bernama Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku tak pernah buat salah. Aku nak rasa bagaimana nikmat buat salah. Nabi kata Ibrahim, ulama besar ni kata, boleh. Ni syarat-syarat dia. Salah satu syaratnya aku nak bagi tahu kau, buatlah. Boleh buat maksiat. Boleh teruskan buat maksiat. Tapi dengan syarat pertama ini, engkau buatlah di tempat di mana Allah tak nampak engkau. Dia dengar perkataan tu, ahli sufi, ulama sufi ni. Dengar perkataan tu, dia menangis, terisak-isak. Dia kata, wahai Ibrahim, mana mungkin aku dapat menyembunyikan diri aku, dapat berlindung daripada pandangan Allah SWT. Ni tempat dia, bumi ni dia punya, aku pun dia punya. Mana mungkin aku dapat berlindung daripada dia, daripada pandangan dia. Wahai Ibrahim, takkan mungkin. Maka orang beriman, orang bertakwa, dia tahu tak ada ruang buat maksiat. Sebab Allah nampak kita. Orang nak berzina, dia pergi mana? Orang berzina masuk hotel kan? Sebab apa? Dia takut orang pandang dia kan? Tapi ketika itu dia tak pernah terfikir Allah nampak dia. Kan? Betul kan? Jadi hidup kita ni banyak pada orang ambil rasuah. Kau rasa depan orang ramai ke? Okay, ni pejabat ni. Saya nak ambil rasuah tau. Okey, tengok saya ambil rasuah. Tak ada, tak mungkin ni. Dia akan senyap, jumpa kat kedai kopi, jumpa kat 7-Eleven, jumpa kat sistem kereta api, jumpa kat sistem LRT, bawa meja, dalam kain dia, dalam spender dia, semua dia buat. Sebab dia tak nak orang nampak. Dia dah terima rasuah, dia masukkan duit tadi berkepuk 10,000 dalam spender dia. Allah. Spender pula 2 minggu tak basuh. Oh, patutlah kadang-kadang kita terima duit, bau tu hancing. Mana duit tu datang sampai spender orang? Jadi saya pesan jangan sesekali isteri dapat duit, jangan cium duit tu. Takut duit tu asal usulnya daripada spender. Sembunyikan dalam spender sebab duit tu duit haram. Duit tu tak haram, perbuatannya haram. Kan duit tu biasa je kan, sama kan. Allah Akbar. Faham Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Next. Soalan daripada Lili Azma. Assalamualaikum Pak Aris. Bagi kata semangat untuk bangkit dari sakit, kata-kata positif supaya yang negatif tak masuk. Siapa yang tak sakit? Sakit jiwa, sakit rohani, sakit jasmani, semua sakit. Saya ada masalah buah pinggang. Tapi saya bercakap dengan tuan-tuan ni, seakan-akan buah pinggang saya dah tak ada.
Kan saya simpan tempat lain. Boleh cakap kan, sakit buat pinggang, sakit. Semua ada sakit. Yang kita tahu tak tahu, betul tak? Dalam hidup ni sahabat-sahabat, sakit itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah SWT. Sebab sakit jadi punca kita merayu pada Allah. Ya Allah, sihatkan aku. Nampak? Ya Allah, tolong sihatkan aku. Ada tak orang sihat? Sihat, wa'afiat, badan berketak, kan, minum, makan semua, tak ada pantang larang, sedap kan? Ada kata, Ya Allah, sihatkan aku. Susah nak cari orang macam tu. Ketika sakit, orang minta sihat. Ketika sihat, ada orang minta sakit. Tak ada, tak berani orang minta sakit. Nampak tak? Tapi kata Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, saya lupa. Kan, dia kata, Ya Allah, engkau dah lupakan aku ke? Pasal apa? Dia tak sakit-sakit. Dia tak sakit-sakit, dia sihat dia. Ya Allah, engkau dah lupakan aku ke? Itu orang-orang ahlullah. Ahli keluarga Allah. Orang yang wara, orang yang bertakwa. Orang betul-betul dekat dengan Allah. Dia rasa Allah, seakan-akan Allah tak ingat aku ke? Sebab aku dah lama sihat. Sebab dia tahu sakit itu menjadikan orang dekat dengan Allah. Allah, Ya Allah, sakit, Ya Allah. Kalau saya kena sakit ni, saya lagi teruk lah sebab ada batu karang dalam buah pinggang. Kenapa batu karang? Sebab masa remaja dulu ada batu dalam otak. Keras kepala. Degil, tak nak dengar cakap orang. Tak nak dengar cakap mak bapak kan, degil. Batu tu dah turun pergi ke buah pinggang. Aduh, sakit, Ya Allah. Siapa kena gaut? Kan? Tak akan kena gaut. Wah, terbaik ah. Sakit. Isteri dah meninggal. Sakit nah. Suami, isteri terajang kan? Kan? Ya Allah, sakit, Ya Allah. Aduh, sakit. Boleh senyap tak? Jangan cakap boleh tak? Pening kepala aku lah. Nampak? Satu rumah dia marah ni. Pasal dia sakit kat kaki. Nampak tak? Kan? Sakit tu menjadikan kita dekat dengan Allah SWT. Sakit tu adalah anugerah istimewa Allah kepada hamba yang Allah sayang. Kau jangan ingat bila Allah bagi kau sakit, Allah benci kau. Allah sayang kau, Allah bagi kau sakit. Sebab apa? Sebab itulah ruang untuk kau sujud pada dia. Ruang untuk kau merayu pada dia. Kau rayu apa? Rayu sihat betul. Nampak tak? Waktu orang sihat, mana ada rayu sakit? Tapi waktu kau sakit, kau rayu sihat betul. Waktu kau merayu itu, engkau ada satu platform yang online, orang sihat tak ada. Engkau merayu. Sebab doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Apa konten doa itu satu lagi. Tapi bila engkau berdoa, engkau tak ada je. Engkau mengharapkan belas ihsan Allah. Engkau mengharapkan bantuan Allah. Engkau mengharapkan panduan Allah. Engkau harapkan hidayah Allah. Mana itu adalah hidayah besar. Orang berdoa tu adalah hidayah Allah tu. Orang doa. Allah yang takdirkan kau berdoa. Besar tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi sakit itu jadi punca kita dekat dengan Allah. Sakit itu. Satu, nak senyum ketika sakit. Bukan senang. Tapi kalau kamu mampu senyum ketika sakit, kamu ada level yang lain. Al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kamu ada level yang lain. Senyum. Wah, bukan senang masuk aku. Tengah sakit. Sakit, Allah Akbar alam. Tapi, bila kita banyak buat live, kita belajar, kita cuba selera upaya. Kan? Bila sakit, aduh, Ya Allah, sakit. Aduh, sakit, Ya Allah, Ya Allah. Syukur, Ya Allah. Kan? Kadang-kadang kalau tidak ada sakit pada saat ini di hari-hari lain, biasanya aku leka, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Aduh, sakit, Ya Allah. Allahu Akbar. Aduh, Ya Allah, Allah. Allah Akbar. Doktor tanya, sakit apa? Kan? Bila kau baran, doktor sakit apa? Doktor bodoh apa? Aku dah pegang kat pinggang, aku tanya sakit apa? Takkan aku sakit perut? Bodoh kau ni. Dah kena maki doktor. Tanya doktor. Doktor biasa kena maki sebab tanya soalan sakit kat mana. Doktor yang kena bodoh. Kau tahu dia belajar pandai-pandai. Dia belajar pandai-pandai kena bodoh dengan orang sakit. Kan? Faham tak? Doktor berkata, okey, minta maaf. Memang saya cek pinggang awak. Doktor dah tahu saya sakit kat pinggang. Doktor tanya lagi buat apa? Bodoh doktor ni. Kan? Doktor kata, ya, saya bodoh. Sebab apa? Sebab nak insurans kau. Ya, saya bodoh. Saya mengaku bodoh. Sebut baik kali. Saya nak dengar. Inilah masa terbaik untuk ragging doktor. Kan? Yang pergi swasta lah. Kau sudah kerajaan dia henjit kau. Kan? Dia henjit kau kat punggung. Kau. Terangkat. Kan? Orang ajar Memain Kop. Dia cucuk kat buntuk kau. Allah. Kan? Dengan jauh mencari sumbat. Hilang sakit dengan sakit. Tambah kat sini sakit. Jauh patah tu jauh patah. Aduh, jauh patah pula. Allah Akbar. Soalan ni. Daripada tengok satu lagi, sinar cahaya Pak Aris, macam mana kalau tak pernah sakit? Tak pernah sakit. Tak sakit. Ya Allah, mudah-mudahan dengan yang sihat ini menjadikan aku, kan Nabi dah kata rebut 5 surat 5. Ketika kau sihat, sebelum datang sakit, kau buat apa? Nanti orang tanya, aku bagi kau sihat. Wah, cantik kau. Aku bagi kau sihat, kau kata kau bagus. Kau hebat. Kau buat apa? Kau tengok cerita Indon. Kau tengok apa? Kau tengok cerita Indonesia. Kau tengok cerita Korea. Kau tengok cerita drama Melayu tu. Banyakkan solat, banyakkan zikir, banyakkan sujud. InsyaAllah.
hidup kita akan bahagia. Kan? Ketika sihat ni lah, ketika muda ni lah, gebut gila-gila. InsyaAllah. Minta maaf lah saya terlewat tadi sebab saya ada urusan kat luar. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Okey. Saya jumpa anda. InsyaAllah kalau rezeki, besok kita jumpa lagi. InsyaAllah. Al-Fatihah. 24/12, jangan lupa daftar keluarga seminar BPI bersama Pak Aris. Jangan lupa. Ha? Tangguh. Semua tangguh. Mati tak tangguh tau. Faham? InsyaAllah. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa anda, sama ada yang menonton daripada TikTok maupun daripada platform yang satu lagi. Okey, jadi minta tuan-puan kepada yang baru saja tiba dalam TikTok untuk follow TikTok Pak Aris, dan kepada anda yang menonton daripada platform satu lagi tu, boleh follow juga. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita follow, kita dapat banyak informasi berkaitan dengan program-program Pak Aris dan live bersama dengan Pak Aris. Okey, dan sekarang ni pun masuk waktu Zuhur di Madrasah Pak Aris di Melaka. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi kepada tuan-puan, apa kita daftarkan diri kita ke seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Mudah-mudahan dalam pertemuan tu nanti kita dapatlah mendapat mendengar perkongsian yang lebih banyak lagi daripada Pak Aris untuk sama-sama kita membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kepada Puan Rohana Nayan, insya-Allah sebentar lagi saya akan call Puan. Terima kasih. Dan siapa lagi tadi? Puan apa tadi? Sekejap Kamarul apa tadi? Puan Kamarul macam tu lah lebih kurang namanya. Dekat platform satu lagi. InsyaAllah terima kasih. Ada 5 orang katanya. Terima kasih insyaAllah. Dan yang menonton daripada TikTok juga jangan lupa. Anda bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris. Kat situ kita ada TikTok Staff Pak Aris. Bolehlah berhubung dengan kami insyaAllah untuk mendapatkan informasi bagaimana cara untuk mendaftar ke seminar hashtag bersama dengan Pak Aris. Mana tadi? Puan Nur Kamarul. Terima kasih insyaAllah. Okey, kejap saya naikkan dulu dekat TikTok. Mana ni? Ni dekat TikTok ni. Puan Zaidah Ayub, 24 Disember, ya betul. Boleh pergi ke TikTok Staff Pak Aris. Di atas tu di bahagian bio ada nombor telefon. Boleh berhubung dengan saya untuk mengetahui cara untuk mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor, insyaAllah. Okey, insyaAllah saya nantikan anda punya maklum balas di TikTok Staff Pak Aris. Terima kasih tuan-tuan, dan jangan lupa juga untuk support juga produk daripada Madrasah Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee. Anda boleh berhubung dengan semua tim Pak Aris. Kita ada Staff Pak Aris Shop, Pak Aris Gallery, Pak Aris Website. Dan insyaAllah, dan jika anda ingin menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Aris dalam bentuk kewangan nak menyumbang, anda bolehlah berhubung dengan saya juga daripada Staff Pak Aris insyaAllah. Di TikTok Staff Pak Aris lah, dekat bahagian bio tu ada nombor. Anda bolehlah berhubung dengan saya di situ insyaAllah. Okey, terima kasih tuan-puan. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.